Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sebelum kita mulakan modul untuk skop 4. 4 ke 3 ni? Skop 4 ni, saya perkenalkan diri saya dulu. Wan Muhammad Hakim bin Wasmail daripada bahagian pendidikan kesihatan. Okey. Untuk skop hidup aktif ni, fungsi utama dia ialah untuk mewujudkan suasana organisasi yang menyokong gaya hidup yang aktif. Okay. Maksud dia dekat sini, kita nak organisasi kita ni dia lebih menjurus kepada cara hidup yang sihat. Okay. Sebab kalau mostly kita tengok, mostly dekat office kita kerja 8-9 jam. Kemudian kita tak ada aktiviti, boleh dikatakan langsung tidak ada aktiviti senaman ataupun aktiviti fizikal. Mostly kita duduk depan komputer dan buat kerja. So function utamanya ialah untuk mewujudkan suasana organisasi yang aktif. Yang kedua ialah kita nak mempromosikan peningkatan tahap aktiviti fizikal warga kerja yang kadang-kadang aktif dan meningkatkan kesedaran dalam kalangan yang tidak aktif. Jadi bila suatu organisasi tu ada melaksanakan aktiviti fizikal, maka yang lain-lain tu akan rasa dia encourage untuk buat juga, untuk aktif juga. Okay. Dan yang ketiga, menggalakkan pekerja mengamalkan cara hidup yang aktif. Maksudnya dekat sini, kalau ada yang organisasi yang buat cara dan gaya hidup yang sihat, kita akan rasa lebih aktif lah. Kita buat kerja pun cepat, kita rasa bertenaga dan bersemangat. Okey. Okey, saranan aktiviti fizikal. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, dekat page ni, saranan aktiviti fizikal ni dia mengikut kumpulan SASA. Okey. Berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, yang latest, yang terbaru ni dia dah keluarkan garis panduan pada tahun 2020 Oktober, yang latest lah. Okey. Jadi kita pun selaraskan juga dalam buku GPAF kita, which is buku garis panduan aktiviti fizikal Malaysia lah. Kalau mana yang belum tengok lagi, KKM telah mengeluarkan buku ni. Pada mereka yang belum maklum, boleh download di Info Sihat ataupun just Google saja buku ni, garis panduan aktiviti fizikal Malaysia ni, boleh rujuk lah. Dekat dalam buku ni ada garis panduan macam mana kita nak lebih aktif lah. Okay. Alright. Untuk sarana aktiviti fizikal, kalau kita tengok kepada kumpulan SASA, 5 hingga 17 tahun. Lain dia punya duration masa dia. Okay. Yang ini saranan aktiviti fizikal, bukan saranan untuk bersenam. Ini baru aktiviti fizikal. Kalau kita tengok, aktiviti fizikal ni dia punya intens dia lebih rendah kalau kita compare dengan bersenam. Maksudnya aktiviti fizikal ni kita buat aktiviti yang menggunakan kita punya fizikal saja. Kalau bersenam lain. Kalau bersenam, kita melakukan aktiviti yang lebih intens, lebih sedikit sukar lah. Kalau aktiviti fizikal ni contohnya kita berjalan, kita mengemas, mencuci pakaian, itu aktiviti fizikal. Okay, kalau bersenam, kita buat aktiviti yang ada program, which is dia ada duration yang lebih lama dan dia lebih sukar compare dengan aktiviti fizikal. Okay. Saranan WHO dan saranan daripada KKM juga, kita dah selaraskan, which is 5 hingga 17 tahun, aktiviti fizikal tu sekurang-kurangnya at least 60 minit setiap hari ataupun 3 hari dalam seminggu, which is mana yang dia boleh buat lah 5 hingga 17 tahun. Dia tak, sebab function dia kita nak dia aktif, get aktif. At least 60 minit sehari dia mesti bergerak. Kalau kita tengok sedentary ni, dia lebih kepada duduk, tengok TV, tak begitu aktif. Jadi at least 60 minit sehari kita minta anak-anak kita ke, dia at least dia bergerak, membuat sesuatu, membasuh kereta, mengemas rumah, at least 60 minit lah. Okay, untuk 18 hingga 64 tahun, dia akan lebih, sekurang-kurangnya lebih 150 minit hingga 300 minit aktiviti fizikal dia punya intensity.
Itu kalau yang sederhana. Sederhana ni maksud dia dia tidak begitu sukar tapi dia lebih tinggi daripada uh, kalau kita duduk ni intensitas dia rendah. Cuba kalau kita berjalan, dia akan lebih tinggi lah. Itu intensity sederhana, 150 minit hingga 300 minit kalau sederhana. Kalau intensity yang tinggi, perlu at least sekurang-kurangnya 75 minit hingga 150 minit aktiviti fizikal. Okey, kalau 65 tahun dan ke atas, sekurang-kurangnya 150 minit hingga 300 minit, sama juga. Cuma 65 tahun ni dia kena lebih melibatkan aerobic activity. Aerobic ni maksud dia konsisten tapi dalam jangka masa yang lama. Itu aktiviti aerobik. Aerobik bukan sahaja kita panggil berzumba, beraerobik yang ada dance tu. Aerobik ni adalah aktiviti yang melibatkan kekuatan jantung kita lah. Okay. Kalau intensiti yang tinggi, dia perlu 75 minit hingga 150 minit. Okay. Dengan kombinasi aktiviti fizikal tahap tinggi dan sederhana, dia boleh buat 75 minit hingga 150 minit. Okay. Yang ini WHO lebih terangkan, dia dah keluarkan guideline, dia lebih terangkan dan lebih diterapkan kepada aktiviti yang melibatkan aktiviti fizikal. Okay. Okay. Jadi kalau kita nak organisasi kita lebih aktif, kita perlu, yang pertama sekali kita perlu beri kesedaran apa dia punya kebaikan. Semua maklum, semua antara kita maklum bahawa aktiviti fizikal ni akan mendatang kebaikan, tapi apa yang kita kena terapkan, kita perlu at least kita mesti ada poster, at least kita ada penekanan dekat situ. Kalau sebab kita pun kadang-kadang kita terlupa, jadi bila kita tengok poster ni kita rasa rasa nak bersemangat. Kalau tak pun kita pun tak terfikir dapat menguatkan tulang, otot, sendi. Itu aktiviti fizikal lah. Kebaikan dia kita kena terapkan, kita kena highlight dekat kita punya organisasi. Okay. Okay. Yang ni yang kajian yang telah dijalankan, kebanyakannya 7 jam. Okey. Kalau kita tengok kat sini, dalam sehari ni kita lebih banyak duduk. Mostly people dia akan lebih banyak duduk daripada berjalan, bergerak. Jadi kita panggil dia sitting disease lah. Inilah dia akan memberi impak, akan memberi kesan, implikasi jika kita kerap duduk lah. Kalau kita tengok kat sini, apa pekerjaan yang lebih banyak duduk? Contohnya driver, mostly office worker, dia duduk dalam sehari tu dia kebanyakan duduk. Yalah, sebab kita nak buat kerja kan, mestilah duduk. Jadi bila kita duduk terlalu lama ni, dia akan memberi kesan kepada kita punya tulang belakang. Itu baru kita punya tulang belakang, tu belum kesan kepada jantung kita. Sebab apa? Sebab tak aktif. Sebab body kita ni dia macam kalau kita bagi dia pressure, tulang kita, bila kita bagi dia pressure, dia akan lebih keras. Bila kita tak aktif, dia akan lebih kepada porous. Sebab tu kalau kita tengok warga emas, bila dia jatuh je kita kerap dengar yang dia ni akan patah, tulang dia akan patah, porous. Sebab apa? Sebab kebanyakan kalau kita tengok warga emas ni, dia jarang aktif. Bila kita jarang aktif, bila kita jatuh sedikit, dia akan patah dan dia mudah rapuh lah. Macam tu. Okay. Okay. Jadi, macam mana kita nak mulakan, kita cadangkan beberapa aktiviti lah untuk organisasi. Yang pertama sekali, kita kena promote. Kita kena promosikan yang mudah-mudah dulu. Jangan bagi yang susah-susah. Kita kena promote 10,000 langkah. Okay. Berjalan 10,000 langkah ni, dia bersamaan dengan 7 hingga 8 kilometer lah. 7 hingga 8 kilometer sehari. Kalau tak boleh, cuba kita mulakan dengan mudah dulu. Jangan kita target 10,000. Sebab tiba-tiba kita nak start terus 10,000. Susah. Jadi kita start dengan yang sedikit dulu, yang sederhana dulu. 5,000 hingga 7,499 lah. Itu pun dah dikonsiderkan sebagai kurang aktif. Okay.
Kalau bawah daripada 5,000 tu kita panggil dia sedentary ataupun tidak aktif lah. Nah, ini akan menyumbang kepada penyakit metabolik lah. Sebab apa? Sebab dia tak bergerak. Dia tak bergerak, jantung pun tak berapa function. Dia sederhana je. Okay. Kemudian kita kena berperingkat. Okay. Berjalan 10,000 langkah ni ialah aktiviti fizikal yang mudah, murah dan berimpak rendah. Walaupun dia berimpak rendah, tapi sekurang-kurangnya dia menggerakkan otot kita, menggerakkan tulang kita. Tapi bila kita banyak bergerak, dia akan membakar kalori, dia mengaktifkan otot. Okey. Amalan 10,000 langkah setiap hari mampu memberi faedah kesihatan yang optimum. Walaupun sebab apa berjalan 10,000 langkah ni kita promote? Sebab kalau kita tengok tadi WHO dah sarankan at least 150 minit atau hingga 300 minit. 150 minit itu aktiviti fizikal, maksudnya aktiviti fizikal apa? Berjalan, bergerak. Jadi ini dia selaras dengan saranan WHO. 10,000 langkah dah memadai. Itu belum bersenam lagi. Kalau bersenam lagi banyak faedah yang dia dapat. Okay, teknik berjalan. Ada teknik berjalan, ada yang berjalan tidak mengikut teknik yang betul. Yang ini boleh memberi impak kepada lain pula. Kita nak dapat sihat, sakit pula yang dapat. So, bila kita nak promote teknik 10,000 langkah ni, kita kena ajar bagaimana untuk berjalan dengan betul. Yang pertama sekali ialah kita kena tengok kepala kita kena tegak. Alright? Janganlah kita memandang terlalu bawah atau terlalu atas. Ini akan memberi tekanan kepada kita punya leher lah. Nanti dapat sakit pula. Yang kedua, dada kita itu bila berjalan kena tegak, janganlah membungkuk ataupun ke belakang. Kita kena berjalan dalam keadaan yang natural position. Bila kita jalan dalam keadaan natural position, maksudnya dia semula jadi. Jangan kita keraskan suatu otot, keraskan suatu joint dan dia akan memberi strain, tekanan. Kemudian luruskan kaki lah. Cuba sambil jalan tu, cuba kita repair kita punya cara pergerakan. Ada orang yang bila dia obese, dia punya kaki dia akan jalan, kaki dia macam ni. Dia akan jalan macam ni. So dengan teknik berjalan ni, kita akan repair balik. Kita repair kita punya form, macam mana kita nak bergerak. Okay. Okay, yang kedua, cadangan yang kita boleh buat dekat kita punya organisasi ialah kita promote menggunakan tangga lah. Okay. Penyelaras boleh promote dengan kita aktifkan kita punya sebuah management system tu. Kita cuba tampal berapa kalori yang kita dah bakar. Kita tampal poster, stiker, kita promote supaya jom guna tangga. Kalau kosong je tangga, kita jalan pun kita akan rasa sedikit bosan lah. So cuba kita tampal dan kita letak berapa kalori dah kita bakar, apa yang kita dapat benefit, apa faedah yang kita dapat apabila kita menggunakan tangga. Macam itulah. Okay. Amalan ini memberi banyak faedah kepada kesihatan seperti meningkatkan ketahanan kardiovaskular dan kekuatan dan ketahanan otot lah. Dia bukan saja memberi faedah kepada jantung kita, tapi memberi faedah kepada kita punya otot dan tulang kaki lah. Malah menggunakan tangga dapat menyelamatkan kos elektrik tempat kerja. So lagi tinggi, lagi baik lah. So biasanya kalau kita dekat bahagian pendidikan kesihatan ni, kita pun ada tampal stiker-stiker macam ni lah. Supaya kita nak aktif, kita nak promotekan menggunakan tangga. Okay. Okay, ini adalah contoh-contoh yang kita ada buat. Okay. Okay. Kalau kita tampal macam dekat yang saya tengok dekat JKWPKL pun ada buat macam ni juga. So nampak macam promote jom guna tangga ni memang sesuatu yang menarik lah. Okay. Kalau boleh jangan buat tingkat 1 je. Cuba buat sampai tingkat 4, tingkat 5 dia punya stiker tu. So bila kita jalan tu biasalah kalau kita naik tangga kita rasa bosan kan. Kita tengok tangga kosong je kan. Obesity. Tahniah anda telah berjaya mengurangkan kalori, membakar lemak. So bila kita promote macam tu, kita akan tiap-tiap hari
yang sederhana seperti regangan pun memadai. Okey. Kalau yang mana organisasi yang boleh provide getah senaman ke dumbbell yang kecil tu pun okey juga. Tapi apa yang paling penting ialah kita kena ingat objektif utama kita ialah untuk berhenti seketika dan lakukan aktiviti yang boleh release kita punya stres yang menggunakan aktiviti fizikal kita. Leher, bahu, lengan, pinggang apa, semua sekali. Yang mana kita boleh menggerakkannya, mengaktifkannya balik. Okay, ini adalah contoh kita punya poster yang kita dah muat naik. Malah dia bukan saja poster, kalau mana yang organisasi yang tak ada pakar untuk membuat aktiviti, kita ada provide sendiri audio system, which is tuan-tuan dan puan-puan boleh mainkan audio system ni and just ikut saja. Contohnya kalau peha, dia akan bagi tahu okay, apa yang kita nak buat. Okay, tekat tarik ke atas, tolak ke bawah, semua kita dah provide dah. So boleh download dan mainkan, boleh ajak ramai-ramai. Okay. Okay. Selain tu, kalau kita tengok nombor baru ni, kita kena pelbagaikan aktiviti kita. Kalau kita tak boleh buat aktiviti secara beramai-ramai, kita kena pelbagaikan, kena make it variety. Okay, antaranya kita pakai getah senaman. Kalau sekarang ni kita tengok kita kena bekerja di rumah. So apa aktiviti yang kita boleh buat? Kita boleh gunakan, mempelbagaikan dengan getah senaman lah, ataupun elastic band. Okay. Kalau kita tak ada peralatan, contohnya dekat kalau sebuah komuniti tu tak ada peralatan, kita even kalau kita pakai kerusi pun kita boleh buat aktiviti senaman meja, fitball, bergerak setiap 30 minit tu kita kena bergerak. Kalau kita nak get aktif lah. Kalau tadi kita tengok X break at least pukul 11 dan pukul 4. Tapi kalau kita nak lebih aktif, kalau kita buat kerja 30 minit, kita gerak. Bukan bergerak buat apa, kita just bangun kejap, pergi tandas ke, lepas tu patah balik ke. At least yang penting kita kena get aktif. Okay. Kalau sekarang ni kita tengok kebanyakan ni bekerja daripada rumah. So apa yang kita boleh buat, kita kena sarankan, remind kawan-kawan kita do it yourself, buat aktiviti ni dekat rumah. Sebab kita tak boleh nak bergantung nak orang remind dia. So just kita kena ada inisiatif sendiri untuk buat aktiviti dekat rumah. Ataupun mungkin kita boleh buat virtual challenge. Kita develop sebuah grup WhatsApp, satu grup WhatsApp community yang nak join Cospan ni, invite mereka dan kita boleh promote virtual challenge. Contohnya hari ni kita nak buat push up challenge. Siapa buat yang berjaya buat 30 minit, 30 repetisi boleh, mungkin boleh rekod video dan sebagainya lah. Cuba kita promotekan. Kalau kita tak promote, diorang pun tak ada idea apa kita nak buat. Okay. Kemudian bukan itu je, mungkin mereka boleh upload hari ni dah berjaya Cospan aktif daripada mana. Contohlah fitness challenge. Okay, fitness challenge ni kalau kita boleh buat aktiviti beramai-ramai, mungkin kita boleh buat fitness challenge bersukan bersama-sama. So kalau kita ada aktiviti tu, kita akan rasa bersemangat. Kalau kita buat seorang-seorang, kita tak rasa nak pergi lebih kan. So bila kita ada geng yang ramai, kawan-kawan yang ramai, kita akan rasa lebih bersemangat lah untuk buat. Contohnya fitness challenge yang kita boleh buat, mungkin kita kena start yang basic dulu. Mungkin hari ni kita akan fitness challenge ni kita target 6,000 langkah. 6,000 langkah, siapa yang dah berjaya fitness challenge tu, diorang kena post dalam group WhatsApp tu. Okay, hari ni kita dah berjaya buat fitness challenge ni. Hari ni fitness challenge ni 6,000 langkah. Siapa dah berjaya, tunjukkan dekat dalam group WhatsApp. So hari ni kita akan rasa, akhirnya kita akan rasa bersemangat sebab kita ada group yang kita nak saling motivate. Bila kita tengok kawan kita dah capai 6,000 langkah, kita pun akan rasa, oh semua dah start get active, semua dah nak sihat. Kita bila lagi, so kita pun akan rasa nak join juga. Okay. Okay, ini adalah contoh getah senaman. Mana yang tak pernah tengok lagi. Getah senaman ialah senaman
menggunakan getah. Yang basic je. Harganya tak mahal dalam 10 ke 100 ringgit, bergantung kepada tahap kekerasan ataupun ketebalan getah tu. Okay, kalau yang basic-basic ni murah je, boleh dapatkan dekat Fitness Concept ke, kat Lazada ke. Murah je, pelbagai jenis senama kita boleh buat. Kalau kita tengok kat sini, shoulder kita boleh buat, squat kita boleh buat, rowing boleh buat, macam-macam boleh buat. Yang ni dia akan lebih mudah nak bawa kat mana-mana, even dekat office pun kita boleh promote juga. Okay, kalau organisasi yang mana ada bajet, boleh beli dan kita boleh buat ramai-ramai. So tak adalah kita buat senaman meja kerusi. Setiap hari kita kena pelbagaikan senaman kita. So dengan getah senaman pun boleh. Sebab dia mudah, murah, senang nak buat. Okay. Yang ini senaman menggunakan kerusi. Yang ini pun dah ada dalam X-Break. Ada dalam poster kita. Boleh buat senaman-senaman yang basic ni. Check exercise. So kalau kita nak buat dekat office ni, pakai kerusi ni pun boleh. Even kita boleh buat challenge. Siapa berjaya buat push up dengan menggunakan kerusi ataupun meja lah. Okay. Okay, ni senaman menggunakan meja, antaranya tricep dip. Okay. Kalau nak lebih aktif, kalau ada bola ni, kalau kat rumah lah, kalau ada bola ni, cuba pakai ni. Bola ni bagus harga ni pun tak mahal, dalam antara 40 hingga 100 ringgit lah, 100 ringgit. Okay. Yang ni boleh perut boleh buat, kita boleh buat push up kat sini, kita boleh duduk, even kita duduk kat sini pun apa faedahnya. Sebab apa? Sebab bola ni dia tak stabil tau. So bila kita duduk, dia akan aktifkan kita punya perut, kita punya kaki, kemudian dia akan promote bakar lebih banyak kalori. Kalau duduk macam ni je, kita tak rasa bakar kalori tu banyak. Tapi kalau kita duduk sambil contract kita punya otot tu, lagi banyak kalori yang kita bakar. Okay, seterusnya cadangan yang keempat adalah aktiviti fizikal mingguan. Okay, antara aktiviti fizikal yang kita boleh promote, senam aerobik. Sebab apa? Senam aerobik ni kita, kalau hari mingguan kita ada banyak masa, mungkin kita boleh promote 30 minit hingga 60 minit untuk aktiviti senam aerobik ni lah. Okay, senam aerobik ni mungkin kita boleh buat secara virtual juga. Mana course pen yang nak join, mungkin boleh invite siapa nak join senam aerobik secara virtual, boleh join link ni. So hire lah seorang instructor. Tak mesti senam aerobik, mungkin kita boleh buat aktiviti yang menggunakan kursi ke meja ke, selama tak lama pun. Yang penting 30 minit dah memadai. Ianya bergantung kepada intensity, tahap kesukaran. Okay, kalau lagi mudah, kita kena lebih lama sikit lah. Tapi kalau dia sukar, kita kena make it short lah. Okay, kita kena ikut kita punya ability, kita punya participant juga. Okay, soalnya berbasikal, berjalan, kita kena promote. Ingat, macam tadi saya recommend, kita buat satu group WhatsApp Cospan, kemudian kita buat challenge, mana yang dah berjaya, hari ni challenge dia 10,000 langkah. Ataupun hari ni challenge berbasikal. Okay, ataupun challenge dia hari ni kita nak basuh kereta. Siapa dah basuh kereta, okay, jom. Cuba buat satu jadual, macam sebulan kita ada 30 hari. So setiap hari tu ada challenge-challenge dia. Mungkin kalau on weekday tu, hari bekerja, susah kita nak buat challenge. Mungkin kita boleh buat yang mudah dia, challenge dia, avoid coffee. So remind, okay, hari ni challenge dia, cuba avoid coffee. Macam tu lah. Okay. Okay, ini adalah sedikit yang dah sisipan daripada akhbar yang dah promote tentang Cospan lah. Okay. Okay, seterusnya adalah cadangan aktiviti pertandingan sukan. Okay, sebuah organisasi itu boleh menganjurkan pertandingan sukan seperti bola jaring, bola sepak, badminton. Kita promote benda yang mudah-mudah, yang mana semua orang boleh join. Target dia ialah kita nak mereka bersedia. Bila kita dah aktif semua kan, kita tengok 1 sampai 5 dia dah aktif. So apa dia punya target dia ialah kita kena target something yang ada goal kita nak capai. So bila 1 sampai 5 tu dia semua dah aktif. So apa kita nak measure dia? Kita buat satu pertandingan. Hasil dia, dulu dia tak boleh join. Kalau tengok dulu dia tak boleh join bola sepak, dia tak aktif.
end up bila dia dah aktif, dia boleh join pertandingan-pertandingan ni lah. Kalau nak lagi menarik, cuba fikirkan apa pertandingan yang ramai-ramai boleh join, yang menarik. Mungkin kita boleh buat sukaneka ke, yang mana dia boleh promote aktif bersama-sama, beramai-ramai lah. Okay. Mungkin kita boleh mengiktirkan diri dengan wujudkan networking dan menggerakkan silaturahim. Okay. Okay, seterusnya kita boleh promote juga ruang ataupun sudut kecergasan. Okay. Kalau mana yang tempat yang belum ada gym, okay, cuba dedicatkan sebuah tempat tu untuk barang-barang kecergasan. Tak besar pun tak apa. Yang penting, ataupun kita panggil dia bilik sukan lah. Kalau kat sekolah dulu kita ada bilik sukan, yang mana kita boleh simpan barang-barang yang kita nak pakai. Mungkin kita boleh letak sikit-sikit dulu. Kemudian kita boleh promotekan mana yang nak sedekahkan. Mungkin kat rumah kita ada lebih barang. Mungkin ahli-ahli ada lebih barang yang tak pakai. Kita boleh letak kat sini. So bila kita letak kat sini, mungkin hari ni kita tak nak pakai. Mungkin kawan-kawan kita nak pakai. Boleh. So mungkin kita boleh adakan suatu sudut tu. Kita boleh letaklah dekat situ. Okey. Menyokong ke arah mengamalkan gaya hidup aktif dalam kalangan pekerja. Tempat rujukan pekerja mendapatkan maklumat dan melakukan aktiviti fizikal yang sesuai. Jadi bila kita dah ada bilik sukan ni, kita boleh tengok jadual, kita boleh pakai barang-barang ni, tempat kita berjumpa dengan kawan kita. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah board game, ping-pong. Menarik Bila cuba dapatkan dululah bilik tersebut, kemudian boleh promote dekat rakan-rakan mana yang ada barang lebihan ataupun barang yang tak pakai. Sebab saya faham bila kita beli barang tu, contohnya fitball, bila kita dah beli barang tu, lama tersadai kat rumah. Why not just kita letak je dekat bilik sukan ni dan ramai-ramai boleh pakai. Bila kita nak pakai, datang bilik ni. Bila kita letak kat rumah, saya tengok ada yang sebulan 2 bulan terbiar dekat situ. Okay. So bila kita letak kat dalam bilik ni, ramai-ramai boleh pakai. So kita akan rasa macam tempat kita nak, mungkin kita nak borak-borak, tempat kita nak berkomunikasi, nak jumpa kawan. Kat mana lagi kan? So dekat sinilah tempat ni. Okay. Okay, ini antaranya yang kita dapat bilik sukan ataupun bilik rekreasi lah. Okay. Ada carom. Sebab apa kita nak, yang pertama kita nak promote aktif dulu. Aktif dalam aktiviti fizikal. Okay. Yang seterusnya nanti bila dah aktif baru kita promote kepada senaman lah, kecergasan. Okay, kalau ni kita tengok ini yang dekat KKM lah peralatan-peralatannya. Okay. Okay, kaedah pelaksanaan. Okay, yang pertama sekali kalau kita nak mulakannya, yang macam kita cadangkan tadi ialah 10,000 langkah. Okay, 10,000 langkah ni mungkin kita boleh kenal pasti laluan trek. Okay, kalau boleh kita letak papan tanda informasi berapa kita boleh letak dekat bilik sukan tadi yang saya cadangkan tadi. Kita letak kita print map, kita letak berapa laluan mana, berapa ribu langkah, berapa kilometer. Jadi bila ada track tu, bila kita nak balik je kerja, mungkin kita boleh ikut laluan tu, ataupun mana yang datang awal boleh ikut laluan track tu. Jadi bila kita selalu laluan track tu, rakan-rakan lain pun mungkin kita akan jumpa kat situ. So dia akan menarik lah juga bila ada track tu. So sebab bila laluan track tu kita kena pasti, sebab apa, kita nak pastikan laluan tu selamat dan ianya jaraknya sesuai. Maksudnya tak lebih, tak kurang. Bila ada papan tanda tu kita dapat tahu hari ni kita dah berjaya berjalan sejauh 5 km bersamaan dengan berapa ribu step. So penting ada 10,000 langkah punya track ni lah. Okay. Seterusnya ialah jom guna tangga. Kena pasti tangga mana sesuai. So maksudnya kat sini kita kena pasti yang mana tangga utama. Janganlah letak tangga yang mana orang tak lalu. Kita cuba kita fikirkan kat mana tangga yang sesuai, yang mana kita nak letak poster, kita nak letak stickers.
dan sebagainya lah. Info seperti kalori, faedah kesihatan dan cara nak motivate diri. Mungkin kita letak stiker push yourself, tahniah anda telah berjaya membakar kalori. Okay. Dan pastikan tangga tu kalau boleh kita make sure tangga tu bersih dan selamat lah. Janganlah berkarat, nanti kita nak pegang tempat pemegang tu pun dia akan memberi efek yang tak baik pula. Okey. Kalau boleh tangga-tangga yang utama yang berdekatan dengan lift lah. Macam tu. Seterusnya X-Brake. Saya tekan yang tadi, X-Brake ni boleh dapatkan video, audio, poster dekat kita punya info sihat lah. Okay. Boleh download dan boleh promote dan mainkan. Kemudian aktiviti fizikal mingguan, mungkin kalau kita sukar nak buat tiap-tiap minggu, mungkin kita boleh buat sebulan sekali ataupun dua minggu sekali. Kita boleh promote, kita panggil dia sweat day lah. Okay. Kalau tak boleh buat 2 minggu sekali, mungkin kita boleh buat kalau susah nak datang tiap-tiap minggu ke office ke, mungkin kita boleh buat minggu ni kita akan jumpa di air 8 ataupun kita akan jumpa di Taman Cabaran. Okey, kita akan buat 10,000 langkah. Kita dah tetapkan organisasi kita akan jumpa dekat situ. So bila kita ramai-ramai datang, kita akan rasa semangat. Kalau kita buat seorang je, rasa macam tak berapa nak motivate lah. So kalau ada geng, baru seronok kita nak borak. Saya berjalan tu, saya borak. Okey. Kemudian macam saya cakap tadi, pertandingan sukan, satu jenis sukan, satu tempat kerja. Mungkin satu department tu ada satu jenis sukan, which is mungkin kita boleh promote sukan yang mudah-mudah. Mungkin berbasikal kalau ada peralatan lah. Mungkin kita boleh buat carom ke, yang mudah-mudah dulu. Yang rekreasi, yang melibatkan leisure, santai-santai dulu. Kemudian barulah kita pergi bila dah rasa dah ada geng, dah cukup team, baru kita boleh promote sukan. Promote yang mudah dulu, tarik minat dulu, kemudian baru kita boleh pergi lebih jauh. Kalau kita tak ada minat, susah. Jadi buat yang mudah-mudah dulu. Okay. Yang seterusnya ialah sudut dan ruang kecergasan. Okay. Ataupun kita panggil dia bilik sukan lah, bilik rekreasi. Tak besar pun tak apa, yang penting boleh memuatkan peralatan lah, equipment. Yang mana kita ada jadual, boleh muatkan meja ataupun rack. Kita boleh letak elastic band, letak yang mana kita nak sedekarkan barang-barang tadi, yang ada kat rumah yang lebih tu, kita boleh letak situ. Okay. Okay, yang ini adalah contoh pelaporan hidup yang aktif peringkat daerah dan negeri lah. So kita ada detail dia. So kita nak tengok adakah tempat kerja anda menyediakan ginseng. Okay. Adakah X-Brake lakukan. Ini adalah pelaporan lah. Okay. Okay, tips dia. Okay, perlu diingat, kalau kita nak buat sesuatu aktiviti yang begitu intens ataupun melibatkan aktiviti yang sedikit sukar, kita kena buat proper medical screening lah. Medical screening ni function dia untuk kita tak nak ianya merisikokan diri kita lah ataupun penyelaras. So make sure kalau nak join, katakanlah kita nak buat aktiviti on weekend ni ataupun petang-petang ni kita nak buat aktiviti beramai-ramai. So make sure tanya each other, ada masalah jantung ke, ada masalah yang boleh mengganggu ataupun yang high risk. Okay, tanya each other. Ataupun kalau nak lebih detail, mungkin boleh isi borang dan sign lah. Okay. Kemudian learn the right technique. So kalau kita nak buat aktiviti tu macam tadi, kita dah promote berjalan 10,000 langkah. Cuba penyelaras kena promotekan cara berjalan betul. Okay. Warm up dan cool down. Perlu diingat, warm up tu kena penting dan cool down pun penting. Okay, warm up ni secara basic ni untuk kita meningkatkan kita punya body temperature. Kita tengah duduk ni sekarang, sejuk. Tiba-tiba kita nak berlari. Memang kita akan rasa macam boleh cause of injury lah. Macam enjin kita sejuk, tiba-tiba kita nak pecut. Memang enjin tu akan
rosak lah. Dan perlu diingat kena cooling down juga. Sebab apa? Ya, bila kita dah exercise ni, kita punya temperature, kita punya heart rate kita dah tinggi. So functional cooling down ni kita nak progressively nak turunkan dia ke tahap yang sedia kala, yang normal lah. So kalau kita heart rate kita 150, baru berjalan laju kan 150 beat per minit atau 80%. Tiba-tiba nak bawa kereta, masuk kereta terus bawa kereta. Akibat dia memang cramp lah, lepas tu mesti confirm cramp. So jangan lupa cooling down. Function dia untuk perlu diingat, kena remind lah. Penjeras kena remind, kena cool down, buat sama-sama. Tak adalah habis berjalan, well even berjalan pun dia boleh memberi impact, boleh menjadikan cramp. Okay, so perlu diingat, kena remind. Kemudian start slow, progress gradually. Macam tadi saya cakap, kalau kita nak aktifkan dia, cuba start benda yang menarik, benda yang mudah, yang mana menarik minat semua. Kalau kita nak bersenam ni, dia jangka panjang. Dia tak boleh fikir, oh semua nak bersenam hari ni juga. Tak boleh. Kita kena start yang benda yang mudah-mudah tu. Mungkin kita boleh start dengan ice break. Macam tadi saya recommend. Kita boleh start dengan ice break. Kita boleh promote setiap 30 minit kena berdiri. Ataupun kita buat challenge dekat office. Okay, hari ni semua challenge push up 15 kali dekat meja. Cuba, siapa tak boleh buat, mungkin kita boleh denda dia squat. Benda yang mudah-mudah tu. Okay. Kemudian listen to your body lah. Kita kena faham kita punya body, kita kena faham kebolehan kita. Ada orang tak boleh buat tu, ada orang tak boleh buat ni. So kita kena mempelbagaikan aktiviti tu. Okay. Kemudian don't overdo. Okay. Consistent with the program, join the right group, mix, do what you like. Okay. Okay, so itu saja. Terima kasih. Boleh ke saya buka soalan atau sebarang pertanyaan? Assalamualaikum. Ada soalan? Boleh ajukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dekat chatbot kalau siapa-siapa yang ada soalan. Okey. Cik Hakim ada satu soalan dekat chatbox. Dia tanya yang nak tanya poster stiker kalori untuk tangga tu KKM boleh provide tak? Okey, saya akan semak dulu sama ada dekat info sihat tu ada tak poster untuk kalori tu. Kalau boleh kita akan cuba provide lah. Buat masa ni kita akan upload lah, saya akan cuba promotekan untuk kalori yang berapa kalori tu lah. Okey. Okay, ada soalan lagi ke? Okey. Yang lain ada soalan? Staff nurse Haslina ada soalan? Sebab angkat tangan. Staff nurse Haslina Hassan. Maybe staff nurse tertekan kot. Okay, setakat itu untuk skop 4. Terima kasih kepada Encik Muhammad Hakim atas penerangan yang diberikan. Seterusnya